Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pada pagi Rabu 5 hari bulan Zulkaidah tahun 1431 bersamaan dengan 13 hari bulan Oktober tahun 2010. Kita telah mula belajar sebuah kitab baru, iaitu kitab Al-Iman. Al-Iman Haqiqatuhu, nama saya. Al-Iman Haqiqatuhu, Arkanuhu, wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Nama kitab dia ni. Al-Iman Arkanuhu, wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Itu nama asal dia. Dalam diterjemah ke bahasa Melayunya, Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Jadi 3 sekali ada. Rukun iman itu apa? Hakikat iman itu apa? Dan benda-benda yang membatalkan dia. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang berasal daripada negara Jordan, daripada Urdun, iaitulah Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin. Muhammad Naim Yasin. Dia tulis kitab. Kemudian kitab ini telah diterjemah oleh Ustaz Abdul Rahman bin Abdullah. Dia gelar, nama dia itu Abu Lutfi. Jadi dia gelar Abu Lutfi. Dicetak oleh Pustaka Darussalam, Kedah. Jadi kitab ini menceritakan kepada kita tentang iman, rukun-rukunnya. Kitab kita ini, bahagian yang pertama akan membincang tentang mengenai rukun iman dan hakikatnya. Membicarakan hal rukun iman yang mengandungi tauhid ar-rububiyah wal-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian diikuti dengan pengaruh beriman kepada malaikat, kewajiban kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini diturunkan, fitnah dalam kubur, alamat kiamat, permulaan akhirat, syurga dan neraka, pengaruh beriman kepada qada dan qadar, hakikat iman boleh bertambah dan berkurangan, dan sebab-sebab yang boleh menambahkan iman. Jadi benda-benda penting semua. Bahagian yang kedua membicarakan mengenai cara memeluk Islam, sebab-sebab yang menjatuhkan agama, cara kembali kepada Islam, berpuas hati dengan kufur, ini takut ni. Walak atau beri kepercayaan penuh kepada orang kafir, orang yang dipaksa. Jadi itu di antara perkara. Di akhir perbahasannya, penulis kitab ini, Syekh Dr. Muhammad Naim, menyentuh hal mukmin yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi, kita kena faham masalah orang buat maksiat. Dia tidak engkar, tapi dia maksiat. Hidup mana keadaan dia? Contoh dosa besar dan sebab yang boleh menghapuskan dosa seorang hamba. Jadi, itu di antara kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naim Yasin. Jadi, kita masuk pada perbincangan pertama kita, iaitu pada muka surah 4. Muka surah 4. Jadi kata pengarangnya, hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jadi ini mukaddimah apa? Mukaddimah penulis kitab, pengarang kitab. Sesungguhnya punca kebinasaan itu adalah kerana menyalahi al-haq, menyalahi yang benar. Menyalahi Islam, itu punca orang manusia rusak ni duduk di mana? Dia menyalahi Islam. Itu punca dia. Dan menyimpang mana terpesong daripada jalannya, jalan kebenaran. Dan kebaikan, segala urusan itu adalah bergantung kepada mematuhi al-haqqu, mematuhi kebenaran itu dan beriltizam, beramal dengannya. Jadi selama mana kita bergantung dengan yang benar, maka selama itulah kita akan selamat. Al-haqqu, apa makna al-haq itu? Mana kebenaran? Adalah satu dasar yang tetap. Dengan al-haq, kebenaran, iaitu Allah menciptakan segala makhluk. Saya buat makhluk ni kerana apa? Dengan kebenaran yang dia ada.
atau berkehendak supaya segala makhluk tetap di atas dasar ini. Segala makhluk yang berada dalam dunia ini, Allah lah yang menciptakannya tanpa disekutui, tanpa disertai oleh makhluk yang lain. Tidak ada satu makhluk di dunia ini melainkan Allah yang menciptakannya dengan bentuk dan rupa yang tertentu dan mengatur urusannya dengan cara pengaturan yang tertentu. Kerana Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna lagi maha suci dari kesalahan, maka semua kebaikan tetap terdapat pada semua ciptaannya dan pengaturannya. Jelas kepada kita, semua hak baik ni, yang jalan lancar bumi ni, matahari tak berlanggar dengan bulan ni, kerana apa? Allah Ta'ala atur jadual dia. Jadi, tidak ada satu makhluk di dunia ini melainkan Allah yang menciptakannya dengan bentuk dan rupa yang tertentu dan mengatur urusannya dengan cara pengaturan yang tertentu. Urusan Allah. Kerana Allah itu adalah Tuhan yang maha sempurna lagi maha suci dari kesalahan. Tak ada benda hal salah. Maka semua kebaikan tetap terdapat pada semua ciptaannya dan pengaturannya. Dan tiada suatu daripada makhluk yang memang daripada garisan dan pengaturannya itu akan binasa. Jadi semua makhluk. Jadi kalau makhluk yang besar, gunung ganai binasa. Kita makhluk yang kecil ni, binasa ke tidak? Jadi baru kita terasa bahawa lemahnya aku. Lemah tak kuat kita. Kalau kita rasa kita kuat sahaja kita ya. Tapi sebenarnya tak kuat. Tak kuat. Kuat apa ya? Kalau kita berjalan, sepak batu. Batu pecah ke kaki patah? Kaki patah. Itu menunjukkan kuat kita tu. Kau tak kuat? Tak kuat. Baik. Jadi, dan tiada suatu daripada makhluk yang memang daripada garis dan peraturannya itu akan binasa. Langit dan bumi, kedua-duanya dicipta oleh Allah dengan al-haqqu, dengan kebenaran. Diaturkan kedua-duanya itu tidak rusak dan binasa buat sementara waktu. Jadi, tak rusak dan binasa. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Maksudnya, seandainya ada pada langit dan bumi Tuhan lain. Tuhan lain pula. Langit lain, bumi lain. Selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya akan binasa. Binasa tidak? Langit kata, saya nak turun hujan hari ni. Bumi kata tak boleh, saya nak jemur hari ni, nak kering. Balas apa tu? Balas tak balas? Tak usah kata apa. Kita nak rumah kita. Kita nak berehat, orang rumah nak pergi pasar. Balas tak balas? Balas dah. Itu kita kalau ada dua, tentu binasa. Ini dia panggil dalil-dalil yang mudah untuk kita fikir dengan otak kita. Payah kemudah nak fikir ada Tuhan. Kalau orang tanya mana ada Tuhan? Tanya macam ni. Awak jalan dua orang. Yang ni nak pergi ke sebelah ni, dia nak pergi. Balas tak balas? Jadi, kalau ada dua Tuhan, balas. Tuhan lain kata, hari ni aku nak turun hujan. Tuhan buang kejangnya, orang nak timur padi. Balas pun. Itu secara logiknya, sangat mudah untuk kita faham. Nampak. Surah Al-Anbiya ayat 22. Manusia adalah sejenis makhluk Allah. Kebaikan hidup manusia bergantung kepada sejauh manakah manusia itu mengenal Al-Haq. Segala mana dia kenal Allah, itulah kehebatan dia. Dan mengetahuinya. Kebinasaan hidup manusia adalah hasil daripada manusia yang tidak mengenal kebenaran. Bila dia tak tahu kebenaran, dia tahu makan ya. Maka itulah yang jadi demikian. Jadi kita selalu buat bandingnya ya. Manusia ni kalau sekarang nak makan ya, apa beza dia dengan lembu dia tarik? Ni lembu lagi. Lembu tak ada apa-apa, makannya dia mana-mana ya. Tak payah minum apa. Allah itu benar. Maka segala yang datang daripadanya adalah benar juga. Urusan dan pengaturan Allah juga adalah benar. Maka punca kebinasaan hidup manusia adalah kufur atau tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Tidak mengakui perintah hidup manusia kesemuanya adalah berpunca daripada keimanan dengan kebenaran yang datang daripada Allah, mematuhi kehendak dan perintahnya dalam seluruh persoalan hidup manusia. Jadi kalau manusia ingat benda ni, selamat. Yang jadi tak selamat hari ini, manusia tak sedar. Yang dia tu lemah, duduk di bawah ihsan Allah SWT. Lantaran itu Allah SWT berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan celaka. Ikut petunjuk Allah, petunjuk Nabi, orang ini selamat tak sesat. Dan barang siapa paling tak ada, na'udzubillah. Dia ikut syaitan ke, ikut tawuk ke, ikut siapa saja. Tidak ingat kepada Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. La ilaha illallah. Surah Taha, ayat 123, 124. Dalam keadaan orang huru-hara itu buta. Senang ke susah itu? Susah. Orang tak huru-hara, buta, susah dah. Kena orang tarik dia, kena orang apa ni, pimpin dia. Allahu Akbar. Jadi Tuhan bagi gambaran yang jelas pada kita. Siapa tak ikut pimpinan aku, orang ni bangkit pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita tak tengok, kita bayangkan. Lagu macam mana orang buta nak jalan dalam keadaan orang ramah. Senang. Allahu Akbar. Boleh bayangkan. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Petunjuk Allah tidak diikuti kecuali oleh orang yang benar-benar beriman kepadanya. Ini yang mesti. Orang tak beriman dia ikut petunjuk Allah. Quran ambil juga. Untuk apa? Buat musabakah. Hukum Quran? No. Tak boleh bakal apa. Jadi Quran itu buat musabakah. Musabakah jadi. Ke tak jadi? Jadi, itu dia panggil. Tidak ambil petunjuk. Orang yang petunjuk Allah diikuti, tidak diikuti kecuali oleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Orang beriman sungguh, baru dia ambil. Mengingati dan mengakui kewujudannya, mengakui sifatnya dan keagungannya. Sesiapa yang tidak ingat kepada Allah, sudah tentu ia akan menyimpang daripada petunjuknya. Orang ini akan terpesong daripada jalan yang benar. Siapa tak ingat kepada Allah. Manusia di dunia ini diuji dengan dua perkara ini. Jadi kita ingat, ini adalah ujian Allah Ta'ala. Tuhan nak tengok siapa yang selamat. Bila Tuhan uji, tiap benda ujian ni akan ada yang jatuh. Betul tak? Kalau diuji, akan ada yang jatuh. Jadi kalau dua orang diuji, seorang lepas, seorang tak apa. Ataupun dua-dua dulu, tapi ada nombor satu, nombor dua. Manusia di dunia ini diuji dengan dua perkara ini. Yang pertama, mengingati Allah dan mengikuti petunjuknya. Ini selamat, hanya kita nak. Atau lupa kepada Allah dan hidup sesat. Wal'iyadzubillah. Yang kita belajar, yang kita duduk cari ilmu ni, kita nak jadi yang mana? Yang pertama. Tak nak jadi orang yang sesat, orang yang lupa petunjuk Allah. Itu adalah dua persimpangan jalan dan tidak ada jalan yang ketiga. Iaitu jalan iman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua jalan kufur, sesat dan kecelakaan di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Jadi kita pilihlah sendiri jalan kita. Jangan kata aku ni ikutlah Tuhan nak letak mana. Menggunakan tak dia belakang. Itu cakap orang tak tahu. Cakap orang yang sedar, orang yang khabar, orang yang apa ni, yang waras. Dia kena kata, aku nak ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam nak ikut? Aku kena baca lah. Dia ada main ikut sendiri. Ikut sendiri. Harap tak harap. Jadi macam mana kita nak selesai daripada jalan yang sesat ni? Dengan demikian, semulia-mulia ilmu yang dipelajari oleh manusia dan yang diajarkan kepada orang lain ialah ilmu yang berhubung dengan keimanan, rukunnya dan tuntutan. Saya tak paham. Kalau orang tanya ilmu apa yang paling mulia? Ilmu apa yang paling mulia? Jawabnya ilmu yang terlibat dengan iman. Dengan iman. Pasal ada iman, ada nilai di sisi Allah. Atas dunia hebat, boleh terlepas naik langit, boleh turun dalam sekali air, apa. Jadi ilmu yang hidup tu. Ilmu hidup atas dunia saja, orang lain lah hebatnya. Orang Jepun lebih hebat pada kita kalau dia. Jadi kena tahu dan sebaik-baik senjata. Dengar. Senjata kena ada. Kalau tak ada senjata, boleh selamat ke? Sebaik-baik senjata untuk menjaga diri daripada bahaya, ialah mengetahui tanda-tanda kufur, sebab-sebabnya dan dorongannya. Dorongannya dia menggalakkan jadi kufur. Tu na'udzubillah. Bila kita tahu, orang panggil sanggup hawa lagi. Jadi kita tahu kata, jalan ni bahaya. Kita jalan belakang lagi. Perlahan dah tu. Jalan bahaya. Selikuh bahaya. Lubang-lubang yang ada. Jadi kita nak tahu tu benda. Jadi kalau tak tahu, pakai pasti macam, sunyi jalan ni tak ada orang. Tukar dia lima tu kan, gong dalam lubang. Jadi kita kena tahu apa benda yang merosakkan Islam, apa benda yang membahayakan akidah ni. Barulah kita selamat, insya-Allah. Jauh lah. Dalam buku ini,
kami, yakni kata Syekh Muhammad Naim, kami temukan kepada baca separa ilmu dan al-haq, kebenaran yang diberi kepada kami berkaitan dengan iman dan rukunnya, juga tanda-tanda kufur, sebab-sebab dan dorongannya. Na'udzubillah. Jadi, dia kata apa dalam mukadimah ini kita tinggal tengah. Andainya manusia mengetahui jelas kedua perkara penting itu, sudah tentu ia akan mengetahui jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan. Dia nak tahu. Lantas ia beriltizam. Beriltizam maksudnya beramal. Berpegang. Kemana beriltizam? Beriltizam dengan jalan kebahagiaan itu tanpa menyimpang daripadanya. Di samping ia berusaha menjauhi jalan kecelakaan. Jadi karena itulah buku ini membincangkan benda ini. Allah sahajalah yang memberi taufik kepada kebenaran. Apa yang diperkatakan jika betul dengan kebenaran, maka itu adalah daripada taufik Allah yang bersifat dengan al-haq. Tetapi jika menyalahi kebenaran, maka ia adalah daripada kami sendiri dan daripada hasutan syaitan. Biasanya penulis-penulis ini, dia akan tanda hak baik kepada Allah, yang tak baik daripada diri dia. Itu dia panggil dia sifat tawaduk, sifat kita dengan Allah SWT, yang kata hal tak baik. Memang semua tu hewak lah. Kalau baik tak baik. Tapi yang kata benda tak baik ni pun tu hewak juga. Betul dari sudut takdirnya. Tapi dari sudut adabnya orang cakap macam tu. Tak cakap. Jadi kita kena kata lagi. Kena tak. Yang baik tu Allah. Yang tak baik tu saya lah. Saya pun dengan takdir tu Allah. Tapi dari sudut adab orang panggil kira bicara. Tata cara ataupun akhlaknya. Akhlak kata. Jadi itu dia. Kami mohon kepada Allah agar mengampunkan kesalahan kami serta memohon kepadanya agar ia melahirkan daripada hamba-hambanya yang saleh orang-orang yang berani membetul dan menerangkan kebenaran. Insya-Allah taala. Jadi Syekh ni doa, moga Allah Taala akan lahirkan di kalangan umat ini sentiasa ada orang yang berani menegak kebenaran. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan rombongan kita ni yang belajar ni berani nyata kebenaran. Hari ni orang nak kata kebenaran apa takut. Nak kata apa takut. Kalau cakap benda ni orang marah. Kalau cakap benda ni kena tukar. Kalau cakap. Jadi, nak cakap pun tak berani. Kalau ada orang berani tu kira, Masya Allah orang tu kira kagum di zaman ni. Kami membahagikan buku ini berdua bahagian. Bahagian pertama, membicarakan rukun iman dan hakikatnya. Bahagian kedua, membicarakan sebagai kufur dan dorongannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Kata di al-muallif Hafizahullah Ta'ala wa jazahullahu anna wa anil muslimina khairal jazaa. Jadi kita masuk kepada rukun bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, rukun iman. Jadi kita nak masuk kepada perbincangan tentang rukun iman. Rukun iman kita belajar dah. Berapa perkara? 6 perkara. InsyaAllah tak ada siapa terlupa dah tak? Tertukar lagi. Ada orang cerita, dia kata, waktu nak akad nikah ramai orang salah. Bila se-email tanya, berapa rukun iman? Tukar dengan rukun Islam. Tengok tu tukar rukun negara apa ada? Kita kata bukan dia dijahit sangat. Tapi suasana masa tu masa orang duduk kenali ni, duduk orang panggil, Allah, ada ketar masa orang duduk tanya. Semua orang tengok pula tu. Tu email pun tanya, mula lagi tu. Baiklah. Kita tengok dalam perbincangan kita yang pertama ni, itulah tentang bahagian pertama rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada barang yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Jadi semua wahyu, Nabi kita beriman. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu yang di antara rukun iman. Mereka berkata kami tidak membezakan di antara seorang pun dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Semua rasul, berapa ratus belah orang itu? Itu semuanya kita yakin, kita beriman dengan dia. Jangan ada siapa-siapa. Saya beriman dengan Muhammad ya. Nabi Musa tak mau pakai. Tak boleh. Dia kena angkat package dia panggil. Bila beriman, semua sekali. Dan mereka berkata kami dengar dan kami taati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami. Dan kepada engkaulah tempat kami kembali. Itu doa. Dan firman Allah Ta'ala lagi tentang rukun iman.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi, apa dia kufur? Orang sesat. An-Nisa ayat 136, ayat amanah Rasul tadi, Al-Baqarah ayat 285. Kena ingat. Jadi dalam mukaddimah ni, Syekh kita ni bawa ayat Quran dengan hadis. Itu mukaddimah. Inilah asas perbincangan kita. Jadi kalau kita nak bincang bab iman, kita tanya orang ni, jauh. Yang dekatnya, tanya bab iman, tanya Allah, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis itu. Jawapan tepat bagi. Kalau tidak, dia panggil jawapan itu jauh. Apa juga, tapi mungkin pusing-pusing. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maksudnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi, yang berbakti itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab dan para nabi. Surah Al-Baqarah dalam hadis 177. Jadi, ayat Quran ini dia tak kumpul semua. Beriman dengan Allah, Rasul, kitab, malaikat, dia ada semua-semua. Jadi, bila kita campur semua ayat itu, keluarlah 6. Yang lengkapnya 6 ni duduk di mana? Duduk dalam hadis. Nabi kita kumpul selalu. Di dalam hadis Jibril yang masyhur. Jadi kalau orang sebut lepas ni, hadis Jibril yang masyhur tu, hadis apa tu? Kena ingat hadis apa? Hadis Jibril mari jumpa Nabi. Ingat tak ingat kita? Kan Nabi kita duduk dalam ramai-ramai dengan sahabat di Madinah. Tiba-tiba datang seorang lelaki-lelaki yang berpakaian putih. Cantik orangnya. Mari duduk, letak lutut dia, belakang dengan lutut Nabi. Dia tanya, ya Muhammad, cerita kepada saya, apa itu iman? Maka Nabi kita cerita. Apa itu? Lepas dia ambil cerita, dia, betul. Apa itu Islam? Nabi kita baca Islam tu. Betul ya. Apa itu ihsan? Nabi kata, Nabi cerita ihsan tu apa? Betul ya. Beritahu kepada saya, bila berlaku kiamat? Soalan. Biasanya orang yang pandang tanya ini, dan dia membetulkan soalan, mesti orang lebih pandai pada orang yang dia kena tanya. Jadi, Nabi kata, bukanlah orang yang kena tanya tu lebih pandai daripada orang yang bertanya. Kiamat ni tak tahu bila, tapi tanda-tandanya ada. Jadi, kalau sebut hadis Jibril, mana-mana kitab yang kita baca, ni lah ceritanya. Hadis Jibril yang datang belakang lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Itu dia nak bahawa orang yang belajar ilmu ni, adab dia kena duduk dekat dengan Tok Guru. Bukan beritahu dia yang paling akhir tak, paling dekat. Jibril mari ajar kita, adab belajarnya, lutut dengan lutut beradab dulu. Jadi kita ni, kalau boleh nak jauh sikit. Jauh. Takut kena tanya kau apa, dia tak tahu lah. Jadi, di dalam hadis Jibril yang masyhur. Ingat ada hadis Jibril itu hadis apa? Hadis Jibril datang bertanya Rasulullah tentang Islam, tentang iman, Islam dan ihsan. Ingat tak? Cerita panjang cerita ni, kalau kita cerita pula jauh. Iaitu ketika ia datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang Arab Badui. Orang Arab biasa kan. Menanyakan Rasulullah SAW mengenai al-Islam. Apa Islam? Al-Iman dan al-Ihsan. Baginda SAW bersabda mengenai Islam, mengenai iman. Mengenai iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tulis bagi kita bersabda mengenai iman, bukan Islam. Islam tu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anta taban tuqimus salah wa tu'ti zakah, itu Islam, iman. Itu Islam. Hak ni tidak saya ditulis mengenai iman, al-iman. Ya? Kena baik iman. Iman tu apa? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya Islam, iman, ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada qadar baik dan jahat. Jadi kita kena ingat. Iman itu apa? Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, 2. Beriman kepada kita, 3. Beriman kepada rasul-rasul, 4. Beriman kepada hari akhirat, 5. Beriman kepada qada dan qadar, untuk baik, untuk jahat itu, 6. Jadi berapa rukun iman kita? 6. Jadi itu di antara dalam hadis ini lengkap. Dalam hadis Jibril ini lengkap. Islamnya 5, imannya 6 dan ihsannya 1. InsyaAllah kita akan belajar semua lah tu. Satu persatu. InsyaAllah. 6 perkara itulah yang dikatakan rukun iman. 6 perkara itulah yang dikatakan rukun iman. Dan dialah yang menjadi asas. Dengan 6 rukun inilah diutuskan para rasul dan kitab-kitab daripada langit. Keimanan seorang tidak akan sempurna, melainkan setelah ia beriman dengan semua yang disebutkan itu, mengikut cara yang diterangkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengingkari sesuatu daripadanya, sudah tentu ia terkeluar daripada lingkungan Islam dan termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Jadi siapa diingkar, maka orang ini bukan lagi dari kalangan umat Islam yang benar. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam rukun iman yang pertama. Apa dia? Beriman kepada Allah.